Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid tahun 4 Sekolah Rendah Al-Furqan? Masih dengan Mualim untuk kelas akhlak tahun 4. Mualim minta maaf, pada minggu ini Mualim tak dapat mengadakan kelas secara Google Meet. Mualim hanya buat rakaman oleh kerana Mualim akan mengikuti kursus pada hari Selasa ini, hari inilah. Okey, daripada pukul 9 hingga pukul 4 petang. Okey, jadi Mualim hanya sempat untuk membuat rakaman pembelajaran agar antum dapat mempelajari tajuk yang terakhir pada hari ini, insya-Allah. Baik, kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan tajuk yang berikutnya. Okey, sama-sama kita tengok slide yang Mualim sediakan. Okey. Okey, kita masih lagi di bawah tajuk sifat mazmumah. Okey, masih lagi di bawah tajuk sifat mazmumah. Okey, kita dah pelajari sifat tamak, okey, sifat bakhil, taraddud, dan untuk hari ini kita akan tumpukan kepada mengumpat. Okey, sebelum itu kita ulang kaji sedikit berkenaan dengan sifat taraddud. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan taraddud? Pelajar-pelajar masih ingat lagi? Taraddud ialah sifat yang tidak tetap pendirian, ragu-ragu atau teragak-agak. Betul lah, salah lah. Dia ibarat macam lalang lah, yang pernah boleh ceritakan pada minggu sudah. Okey, 2 minggu sudah. Okey, di mana kita tidak tetap pendirian. Jawab kadang A, kadang B, tiba-tiba C. Itu maknanya kita ni tidak tetap pendirian lah. Jadi kita kena hakis sifat ini agar kita sentiasa tetap dengan apa yang kita pilih. Okey, insya-Allah. Okey, untuk hari ini kita akan tumpu kepada sifat yang berikutnya. Sifat yang keempat dalam sifat mazmumah adalah sifat mengumpat. Sifat apa? Mengumpat. Okey, sama-sama tengok pada slide. Pertama sekali kita akan lihat dahulu apakah pengertian bagi mengumpat ini. Okey, semua sedia maklum, perkara ini adalah perkara yang tak baik lah. Okey, perkara yang tidak baik. Okey, pengertiannya menyebut sesuatu yang boleh menimbulkan kebencian atau kemarahan orang itu jika dia mendengarnya. Okey, nampak Mualim merahkan kebencian, okey, kemarahan dan juga mendengarinya. Sekiranya dia mendengar, dia akan menyebabkan dia marah, okey, dan menyebabkan berlaku pergaduhan dan sebagainya. Jadi kita kena elakkanlah mengumpat ini. Okey, kalau kita salah sebut, jatuh tabu fitnah. Kalau betul, maknanya kita mengumpat dia. Okey, jadi Mualim nak kita elakkanlah daripada melakukan ataupun membuat perkara yang tidak baik ni, mengumpat. Okey. Okey, Mualim minta semua ulang kembali pengertian bagi mengumpat sama-sama. 1 2 3. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide yang berikutnya. Okey, daripada surah Al-Hujurat. Daripada surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Yang bermaksud, sesungguhnya wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha mengasihani. Okey, dalil ini pun dah mengatakan bahawa mengumpat itu diibarat sebagai memakan daging saudara kita yang telah mati. Sudah tentu kita tak nak kan, rasa geli, rasa jijik kan. Jadi kita elakkanlah daripada mengumpat ini. Baik. Dan juga hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, yang berbunyi, Atadruna mal ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Wa qala dzikruka akhaka bima yakrah. Yang bermaksud, adakah kamu tahu apakah itu mengumpat? Para sahabat berkata, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Maka Nabi SAW bersabda, kamu menyebut perihal saudaramu yang tidak disukainya. Riwayat Muslim. Hadis yang ke-2589. Okey, hanya kata Rasulullah SAW pun menegah kita daripada melakukan ghibah. Ghibah ni apa dia? Ghibah ni adalah mengumpat. Okey, maknanya kata menyebut perihal saudara yang tidak disukainya. Saudara ni siapa? Rakan-rakan kita lah, adik-beradik kita dan sebagainya. Okey. Seterusnya ciri-ciri mengumpat. Ciri-ciri mengumpat. Yang pertama, umpatan mengenai kekurangan seseorang itu pada yang pertama, anggota badan. Okey. Yang kedua, pada segi nasab keturunannya. Yang ketiga, perlakuan dia. Yang keempat, dari segi perkataan dia ataupun percakapan dia. Yang kelima, dari segi agama. Yang keenam, dari segi pakaian. Yang ketujuh, dari segi rumah dia. Dan yang ke-8 dari segi kenderaan. Maknanya kalau ada kekurangan bagi seorang itu, kita mula mengumpat tentang dia. Itu tak boleh lah. Okey. Ni antara 8 lah. 8 perkara yang kita tak boleh mengumpat tentang seseorang itu. Okey, seterusnya. Okey, masih lagi di dalam ciri-ciri mengumpat. Okey, kekurangan anggota badan. Bagaimana dengan yang dikatakan kekurangan pada anggota badan? Okey, seperti yang disebut itulah. Rabun, buta, tempang, juling. Juling tu mata lah. Okey, jongang, gigi dia ke depan. Botak. Dari segi warna badan dia, ada yang gelap, ada yang putih. Okey. Baik, yang berikutnya, kekurangan dalam nasab keturunan. Okey, sebagai contohnya, fasik, jahat, gila, miskin. Okey. Fasik ni apa dia? Fasik ni adalah orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kita tak boleh nak terus tuduh dia yang melakukan dosa besar. Kita kena sedik dahulu, siasat terlebih dahulu, dan sebagainya. Okey. Yang berikutnya,
kekurangan dalam bentuk peribadi. Okey, sebagai contohnya dari segi kecantikan mukanya, okey, ada macam-macam garisan di mukanya ataupun macam-macam apa, jerawat besar ke dan sebagainya, kita tak boleh nak umpat. Bakhil dari segi sifat dia, okey, memang dia bakhil, okey, dan seterusnya pengecut, okey, dan seterusnya tidak pandai. Ada setengah kita yang pandai, ada setengah kita yang kurang pandai, ya. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya dari segi kekurangan dalam perbuatan. Dari segi kekurangan dalam perbuatan. Okey, seperti apa? Kaki judi, kaki botol, pencuri, penagih dadah dan sebagainya. Okey, kita tak boleh nak tuduh melulu. Kita kena siasat dahulu. Sekiranya betul, janganlah kita mengumpat dia. Baik, kita cakaplah baik dengan bercakaplah baik dengan dia, insya-Allah. Okey, yang berikutnya masih lagi dalam ciri-ciri mengumpat. Okey, mengumpat ini bukan sahaja dalam bentuk percakapan sahaja ataupun dalam sebut perkataan sahaja. Okey, kamu ni bodoh lah, contohlah. Okey. Okey. Tetapi ia apa sahaja yang bentuk perlakuan yang boleh menunjukkan kepada maksud mengumpat. Sebagai contoh, okey, menggunakan bahasa isyarat. Okey, kita tunjuk gila ke dan sebagainya, kan. Maknanya menunjukkan bahasa isyarat. Okey, dan sebagainya. Okey. Menyindir dia, kamu ni dah lah tempang, kamu ni dah lah macam kaki bangku. Okey, maknanya kita menyindir dia berkenaan dengan sifat sebenar dia, kan. Tak boleh. Okey. Dari segi tulisan pun tak boleh juga menulis. Lepas tu hantar kat dia pula. Ataupun kita menyembah-nyembah dengan kawan kita, tak nak bercakap, bertulis. Okay? Kita mesej kawan kita, kita mengumpat tentang kawan kita, okay? Dan sebagainya. Okay, dan seterusnya dari segi gerak badan, okay? Body shaming orang kata. Okay? Dia ni gemuk, lepas tu tunjuk-tunjuk badan besar, kan. Okay, kalau dia terima, dia suka, tak ada masalah lah. Kalau yang jenis tak nak terima ni, bila buat macam tu, kan ada yang berlebam biji mata dan sebagainya. Okay, sebab itulah kita nak elakkan daripada perkara ini, sifat mengumpat ini. Okay. Baik, yang berikutnya kita pergi kepada hukum mengumpat. Hukum mengumpat. Apakah hukum bagi mengumpat ini? Hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Kalau kita buat, kita akan dapat dosa. Walaupun dosa tu dosa kecil, tapi kalau kita sentiasa buat lama-kelamaan, menjadi dosa besar. Okey, macam mana kita tahu bahawa perkara mengumpat ni haram? Diambil daripada surah Al-Humazah ayat yang pertama. Firman Allah SWT dalam surah Al-Humazah ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Sadaqallahul azim. Maksudnya, celakalah untuk setiap pengumpat dan pembohong. Okey, mana kata Allah mencela, okey, bagi orang yang mengumpat dan juga bercakap bohong. Okey, yang berikutnya kita lihat contoh mengumpat. Bercakap dengan kata-kata menghina dan mencela. Apalah kamu ni? Dah lah. Okey, maknanya kita mengumpatlah, menghina dia, okey, mencela dia dengan perkataan yang tak sedap didengari. Okey. Yang kedua, merendah-rendahkan orang lain. Dah lah kamu ni busuk. Okey. Aku tak nak kawan kamu. Contoh kan. Yang mana cakap ni contoh, tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Baik. Seterusnya, bersangka buruk terhadap orang lain.
kita menuduh dia yang bukan-bukan kan. Itu maknanya kita telah menjatuhkan fitnah lah kat dia. Okey, jangan melakukan perkara tersebut. Okey. Baik. Bahagian terakhir untuk tajuk ini, apa tindakan kita ataupun apa yang perlu kita lakukan sekiranya kita mendengar orang yang mengumpat. Okey, ada tindakan yang perlu kita lakukan. Okey. Yang pertama, okey, kita mempertahankan orang yang diumpat tersebut. Okey. Mana kata kita mendengar kawan kita mencaci ataupun mengumpat tentang si fulan, si A contohlah. Okey. Kata dia ni pekak. Padahal kawan ni elok dia dengar. Kan? Jadi kita pertahankan dia. Okey. Mengenai kata kita tidak mengiyakan, tidak membenarkan apa yang kawan kita tu mengumpat. Kalau kita mengumpat bersama, kalau kata kita betul dia ni pekak, maknanya kita pun telah dianggap mengumpat bersama. Dapat jugalah dosa kepada kita, kan? Walaupun seronok-seronok, suka-suka kan, tapi kalau kawan tu tak suka, dosalah kita. Okey. Jadi kita kena dengar baik-baik. Kalau betul, jangan kita tumpang sekali, senyap sahaja. Okey. Kalau nak pertahankan, kita pertahankan kawan kita tu, insya-Allah. Okey. Mana kata apa yang kamu cakap ni, kan, kita defend kawan kita. Apa yang dikatakan oleh sahabat kita tu tak betul. Okey, kita defend, insya-Allah. Okey, jangan mendengar betul, memang dia macam tu. Maknanya itu kita pun telah dianggap mengumpat bersama. Okey. Baik. Dapat dosa juga. Rugilah. Okey, pahala yang kita dapat akan dapat kepada orang yang diumpat tersebut. Okey. Sekiranya apa yang diperkatakan mengenai seorang itu benar, maka kita telah mengumpat. Okey. Mana kata kalau betul sekalipun perkara tersebut, janganlah kita mengumpat pula, kita senyap sudahlah. Kita ngangguk je. Okey, tak adalah kita nak tambah-tambah. Okey. Okey. Berikutnya, sekiranya tidak betul apa yang kita ceritakan tu ataupun yang kita dengar tu tak betul, maknanya kita telah berbohong, berdusta, dan juga kita telah menabur fitnah, membuat fitnah kepada rakan kita. Kita mengada-adakan cerita. Itu masalah besarlah. Okey. Ingat dosa dengan orang ni, okey, masalah. Selagi dia tidak memaafkan, selagi itulah kita kena tanggung dosa tersebut. Jadi sekiranya ada di kalangan kita yang yang suka menabur fitnah ke mengumpat ni, cepat-cepatlah mohon maaf kepada rakan-rakan. Okey. Takut nanti kita juga akan binasa. Okey. Kalau boleh janganlah mengumpat kepada kawan-kawan yang perkara yang tidak benar. Okey, insya-Allah. Okey, untuk hari ini itu sahajalah pembelajaran kita. Okey, ada lagi berkenaan dengan mengumpat ni. Okey, cara-cara mengatasinya. Malaikat kata tadi ada mengumpat ni haram, tapi ada juga mengumpat yang dibenarkan oleh Islam. Nak tahu, kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan, insya-Allah. Okey, jumpa lagi pada minggu hadapan. Tugasan tak ada apa. Okey. Cuma Malay nak minta kamu salin kembali pengertian mengumpat. Okey, salin kembali pengertian mengumpat dan juga hadis Nabi SAW di muka surat 60 tu. Okey, muka surat 60 dalam buku teks kita. Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi pada perjumpaan yang akan datang. Sekian dahulu daripada Malim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih kepada semua yang mendengar.